Okey, hari ini kita belajar kecurunan dan luas di bawah graf bahagian 2, part 2 ya, iaitu graf laju lawan masa. Okey, kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf, kamu boleh lihat contoh satu ni. Paksi tegak kadar pengaliran air. Paksi ufuk ialah masa. Jadi luas di bawah graf sama dengan kuantiti pada paksi mencancang darab dengan kuantiti pada paksi mengufuk. Jadi di sini kamu akan dapat kadar pengaliran air darab masa. Jadi ini akan memberi kamu isi padu air. Jadi kamu boleh cek dari segi unit ya. Unit untuk kadar pengaliran air ialah sentimeter padu sesaat. Darab dengan masa dalam saat, jadi saat dan saat batalkan memberi awak isi padu, sentimeter padu. Jadi ini ialah unit untuk isi padu. Contoh 2. Paksinya ialah pecotan melawan masa. Jadi luas di bawah graf sama dengan pecotan kali masa. Jadi ini memberikan kita apa? Kalau kamu tak pasti, cek dari segi unit. Meter sesaat persegi darab saat. Jadi S saat di bawah ini batalkan 1. Sini batalkan saat. Kamu dapat meter sesaat. Jadi ini merujukkan yang memberi kamu laju. Jadi jika graf ialah pecotan lawan masa, jika kamu cari luas, dia memberi kamu laju. Contoh 3. Jika kamu punya graf ialah laju lawan masa. Jadi luas di bawah graf ialah laju kali masa. Ini memberi kita jarak ya. Kalau kamu tak percaya, ceklah unit meter sesaat darab saat, hasilnya meter. Jadi ini ialah unit untuk jarak. Contoh 4. Kira luas di bawah graf ini. Jadi, kalau kamu nak cari luas di bawah graf ini, kamu kena cari luas segi 3P, iaitu setengah tapak kali tinggi. Memberi kita setengah, tapak ialah 2, tinggi 120. Jadi, kamu dapat 120. Untuk luas segi 4Q, kita ambil bentuknya iaitu segi 4 tepat. Kita guna panjang kali lebar. Panjang di sini ialah 4 ya, kali 120. Jadi kamu akan dapat 480. Untuk luas bahagian sini iaitu luas segi 3A, kita guna rumus segitiga setengah tapak kali tinggi. Jadi kamu dapat setengah tapak di sini ialah 10 tolak 6 iaitu 4. Darab 120. Dan jangan lupa bagi 2, kamu dapat 240. Jadi jika semua luas P, Q dan R dicampur, kamu dapat 840. Contoh 5. Kira luas di bawah graf ini. Jadi di sini luas yang kamu dapat ialah luas trapezium P tambah luas segitiga bersudut tegak Q. Jadi luas trapezium formulanya setengah kurungan A tambah B darab tinggi. Jadi kamu dapat setengah 40 tambah 200 darab 8 memberi kita 960. Untuk luas segi 3 tepat Q, kamu dapat setengah tapak iaitu 12 tolak 8 darab tinggi 200. Jadi kamu dapat 400 campur sekali dapat 1360. Masuk contoh ke-6. Graf laju kali masa di sebelah menunjukkan pergerakan sebuah kereta dalam tempoh 20 saat sebelum berhenti. Cari jarak yang dilalui dalam tempoh 6 saat terakhir. Jadi 6 saat yang terakhir ni saya tanda dengan warna hijau ini. Jadi untuk mencari jarak, kamu cari luas di bawah
graf ini, iaitu luas segitiga. Jadi kamu akan dapat setengah tapak kali tinggi, iaitu setengah tapak ialah 20 tolak 16, iaitu 20 tolak 14 memberi awak 6. Jarak tinggi 24, hasilnya 72 meter. Soalan B, cari jarak yang dilalui dengan laju seragam. Laju seragam ialah yang ini ya, laju yang tak ubah ini. Jadi kamu guna rumus panjang kali lebar. Sebab di bawah graf ini kamu dapat segi 4 tepat. Jadi panjang di sini ialah 14 tolak 6, iaitu 8. Jarak tingginya 24, jawapannya 192. C, untuk cari jumlah jarak. Jadi kita ambil luas trapezium tambah luas segi 4 dan tambah luas segi 3. Yang kamu sudah kira di situ. Jadi luas trapezium ialah setengah kurungan 30 campur 24 darab 6. Tambah segi 4 ni 8 darab 24 tambah segi 3 setengah 6 darab 24. Jadi kalau dicampur semua jawabnya 426. Contoh 7. Nyatakan laju seragam dalam meter sesaat. Soalan nak laju. Jadi kamu bagilah jawapan laju yang tak ubah ni, iaitu 24 meter sesaat. B, nyatakan tempoh masa. Jadi sekarang dia nak masa, tempoh masa. Secara bergerak dengan laju mala, iaitu kawasan yang sama. Tapi sekarang dia nak masa. Jadi kamu dapat 14 tolak 6, jawabnya 8 saat. Bahagian C, hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat persegi untuk 6 saat terakhir. 6 saat terakhir ialah kawasan graf yang saya tanda hijau ini. Jadi soalan mau kadar perubahan laju, iaitu sebenarnya dia nak pecotan. Jadi kamu cari kecerunan ya. Tanda 2 titik itu, iaitu titik sini ialah 14, 24. Titik di sini 20, kosong. Jadi kamu guna rumus 0 tolak 24 bahagi 20 tolak 14. Jadi unit kamu tandakan dan kamu kira, kamu akan dapat negatif 4 meter sesaat. Jadi negatif di sini menunjukkan pecotan ya. Jadi bermakna lajunya mengurang. Jadi jika soalan minta pecotan, kamu beri jawapan negatif 4 meter sesaat persegi. Tapi kalau dia sudah sebutnya pecotan, jawapan kamu sepatutnya 4 meter sesaat persegi. Soalan D. Jumlah jarak dilalui oleh Zara itu. Jadi jumlah jarak sama dengan jumlah luas. Jadi kamu dapat setengah A tambah B jarak tinggi tambah dengan panjang kali lebar tambah dengan setengah tapak kali tinggi. Jadi kamu dapat setengah segi 4. Trapezium ni ialah 30 tambah 24 darab 6 ya. Jadi dapat 162. Yang segi 4 tepat 8 darab 24 kamu dapat 192. Dan yang terakhir, bahagian terakhir ini luas segitiga setengah 6 darab 24 kamu dapat 72. Dicampur semua, kamu dapat 426 meter. Bahagian E, soalan minta purata laju bagi seluruh perjalanan. Kita guna rumus purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi, jumlah jarak kamu dah kira di bahagian D, 426 meter. Jumlah masa ikut graf 20 saat, jadi kira kamu dapat purata laju sama dengan 21.30 meter per saat. Okey, ini nota yang penting ya. Graf ini ialah graf laju kali masa di sebelah kiri ni. Jadi bila awak cari kecerunan, kamu sebenarnya cari pecotan ataupun kadar perubahan laju. Jadi bila kamu cari jumlah jarak, kamu cari jumlah luas ya. Luas di bawah graf itu. Okey, perhatikan di sini.
Kecurunan AB adalah sama dengan sifar. M ialah sifar. Ini bermaksud objek bergerak dengan laju malah. Jadi lajunya tak ubah. Kecurunan OA iaitu menunjukkan kecurunan positif. Ini bermaksud lajunya bertambah, ia menandakan pecutan. Kecurunan BC pula menunjukkan M-nya negatif, iaitu lajunya mengurang, ia menandakannya pecutan. Bila soalan minta purata laju, kamu cari jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi jumlah jarak untuk graf laju kali masa ialah cari jumlah luas bahagi masa. Jadi di sini ialah 840 meter bagi 10 meter. Jadi jawapan 84 meter sesaat. Di sebelah kanan pula ialah graf jarak masa. Jadi jika graf itu ialah jarak masa, bila kamu cari kecurunan, sebenarnya kamu cari laju ataupun kadar perubahan jarak. Untuk cari jumlah jarak, kita guna paksi jarak di sini dan campurkan jarak yang ditanda. Di sini ialah 120. Bahagian PQ ni jarak tak ubah jadi kosong. Tambah Q ke A iaitu 120. Jadi hasil jumlah jarak kamu sepatut 240 meter. Okey, lihat di sini. PQ. PQ merupakan kecurunan sebenar kosong. Ini bermaksud objek itu berhenti, jaraknya tak ubah. OP pula. OP menunjukkan lajunya positif, iaitu arah gerakannya pergi, iaitu jauh daripada titik permulaan. QR menunjukkan kecurunan yang negatif, iaitu lajunya negatif. Jadi bermaksud objek itu bergerak dalam arah yang terbalik, iaitu sekarang dia tengah balik ke titik permulaan. 6. Purata laju. Sekali lagi kita guna rumus jumlah jarak per jumlah masa. Jumlah jarak di sini ialah 240 meter. Jumlah masa ialah 10 saat. Jadi dikira kamu dapat 24 meter sesaat. Lepas ni buatlah latihan yang berikut. Scan.